Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini, kami akan membentangkan kajian kami iaitu Development of Sistem Aduan Kolej Kediaman. Pembentang ialah Mazliza binti Roslan. Bahagian pertama akan menerangkan tentang pengenalan kepada kajian kami. Pada bahagian dua nanti, kami akan menerangkan tentang ulasan literature yang merangkumi perbandingan sistem aduan yang sedia ada berkaitan dengan asrama berdasarkan kajian terkini dalam 5 tahun terakhir. Bahagian tiga, membincangkan metodologi yang digunakan dalam kajian penyelidikan ini untuk mereka bentuk, membangunkan dan menguji sistem. Bahagian 4 akan menerangkan tentang pelaksanaan sistem dalam persekitaran kes sebenar. Bahagian 5 menerangkan tentang pelaksanaan sistem dan hasil analisis pengujian. Dan bahagian 6 menyimpulkan kajian penyelidikan ini. Asrama memainkan peranan penting sebagai rumah kedua bagi pelajar. Asrama yang baik menawarkan kemudahan dan perkhidmatan yang penting untuk mewujudkan persekitaran kehidupan yang selesa. Di Politeknik Muka, asrama dibahagikan kepada dua kategori iaitu kategori pelajar lelaki dan kategori pelajar perempuan. Setiap kategori terdiri daripada 4 blok dan setiap blok mampu menampung antara 100 hingga 150 orang pelajar. Dengan jumlah pelajar yang ramai tinggal di asrama setiap semester, seringkali mereka menghadapi isu berkaitan penyelenggaraan, kemudahan dan perkhidmatan. Untuk melaporkan aduan mengenai kemudahan asrama, pelajar dikendaki memaklumkan kepada warden melalui platform dalam talian iaitu melalui aplikasi WhatsApp. Pelajar perlu menerangkan dengan terperinci tentang masalah yang dihadapi, lokasi, gambar berkaitan dan tarikh serta waktu kejadian. Ini boleh menyebabkan isu berulang di mana beberapa pelajar mengadu mengenai laporan yang sama kepada warden. Ini akan meningkatkan kemungkinan warden terlepas pandang isu aduan yang dibangkitkan oleh pelajar. Selain itu, setelah pelajar membuat aduan kepada warden, tiada kaedah untuk membolehkan pelajar mengetahui keadaan terkini atau memantau sama ada aduan telah diselesaikan atau tidak. Ini juga akan menyebabkan pelajar lain membuat aduan mengenai isu yang sama kerana tiada platform untuk menyimak sama ada isu tersebut telah dilaporkan atau tidak. Untuk menguruskan semua laporan aduan pelajar, warden perlu menguruskan semua laporan secara manual. Warden dikehendaki mengkategorikan dan menyusun aduan sebelum menghantarnya ke unit penyelenggaraan kemudahan untuk tindakan selanjutnya. Ini akan memakan banyak masa dan tenaga warden untuk mengendalikan tugas ini. Oleh itu, kajian pendidikan ini memberi tumpuan kepada reka bentuk dan pembangunan sistem yang membolehkan pelajar membuat aduan mengenai kolej kediaman mereka. Sistem ini akan membolehkan pelajar mengurus dan memantau isu aduan mereka di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan sambungan internet melalui peranti elektronik mereka. Sistem ini juga akan membolehkan pelajar lain menyemak sama ada isu berkaitan kemudahan tertentu telah dilaporkan ataupun tidak. Ulasan literature yang berkaitan dengan topik. Kajian terdahulu oleh Swarni et al. 2018 telah membangunkan sistem yang dikenali sebagai Warehouse Receipt System untuk menyelesaikan masalah harga komoditi hasil pertanian terutamanya semasa sesi penuaian utama. Para penulis melaksanakan kaedah User Acceptance Test UAT dan memilih 5 pengguna untuk mengesahkan semua fungsi sistem. Selain itu, Khan Prasad et al. 2018 telah merancang dan membangunkan Automized Information System dengan tujuan untuk membolehkan proses pemilihan guru di institusi pendidikan. Dengan sistem ini, pegawai pengurusan pendidikan dapat melihat, mengakses dan memilih guru secara digital. Di samping itu, kajian lalu oleh Goda, Sudo dan Homo 2020 telah membangunkan Self-Development Support System khusus untuk pekerja dan pengajar. Sistem ini terdiri daripada 4 ciri utama iaitu menyimpan laporan diri pekerja, menilai pembangunan diri pekerja, memberi sokongan kepada pekerja dan melihat ringkasan, rekod dan tahap pembangunan diri. Akhir sekali, kajian terkini oleh Hadinata dan Rangkuti 2023. Akhir sekali, kajian terkini oleh Hadinata dan Rangkuti 2023 telah membangunkan aplikasi mudah alih yang dikenali sebagai Shaiger untuk platform perkhidmatan kenderaan. Satu tinjauan dengan 50 responden telah dijalankan dan hasilnya menunjukkan bahawa aplikasi tersebut mudah difahami dan mesra pengguna. Dalam kajian pendidikan ini, metodologi Agile diadaptasi untuk pembangunan sistem aduan kolej kediaman.
Metodologi Agile terdiri daripada 6 fasa seperti yang ditunjukkan dalam Rajah Amorim et al. 2021. Untuk memastikan pembangunan sistem berada di landasan yang betul dan memenuhi semua keperluan yang diperlukan, diagram aliran data, reka bentuk sistem dan reka bentuk pangkalan data telah dilaksanakan dalam kajian ini. Diagram aliran data adalah pembentangan grafik untuk menunjukkan aliran data melalui sistem yang dicadangkan. Ganesh and Prabhu 2020. Berdasarkan Rajah, sistem yang dicadangkan boleh digunakan oleh 4 jenis peranan pengguna, iaitu pelajar, jurutera atau juruteknik, KUPPF, KUPKK dan penyelia. Setiap peranan pengguna boleh melaksanakan aktiviti dan fungsi tertentu. Dalam kajian ini, use case diagram dan reka bentuk pangkalan data digunakan untuk menunjukkan aliran proses sistem. Use case diagram menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem. Sudiarta et al. 2021. Berdasarkan Rajah, pelajar boleh melaksanakan pelbagai aktiviti dengan sistem yang dicadangkan. Sebagai contoh, pelajar boleh mengakses sistem menggunakan kelayakan mereka dan mengemukakan aduan. Kemudian pelajar boleh melihat sejarah permohonan aduan mereka jika perlu. Selain itu, pelajar juga mempunyai akses untuk mengemaskini butiran peribadi mereka, menukar dan mengemaskini kata laluan jika diperlukan. Rajah 4 menunjukkan reka bentuk pangkalan data sistem yang dicadangkan untuk menyimpan dan mengurus data yang disimpan dalam pangkalan data. Menurut kajian sebelum ini oleh Gunjal N. Koganumat 2014, reka bentuk pangkalan data yang baik dapat membantu pengurusan untuk menghasilkan keputusan yang baik dan sebaliknya. Berdasarkan Rajah, sistem ini terdiri daripada pelbagai jadual dan setiap jadual mengandungi jenis data yang berbeza berkaitan dengan permohonan aduan pelajar. Sistem ini direka dan dibangunkan menggunakan JavaScript, PHP, HTML, CSS dan XML sebagai bahasa pengatur caraan untuk menulis dan melaksanakan kod sumber. Perisian MySQL digunakan sebagai platform pangkalan data untuk membolehkan manipulasi dan pengurusan data. Kajian sebelum ini oleh Tenika et al. 2024 menyebut bahawa pelayan ZEM sesuai untuk pembangun sistem dan pelajar yang memerlukan persekitaran pembangunan untuk membangunkan dan menguji fungsi sistem. Rajah menggambarkan borang aduan untuk membolehkan pelajar mengemukakan aduan tentang kemudahan tertentu. Pelajar dikendaki memasukkan semua maklumat diperlukan seperti jenis kerosakan, butiran aduan, blok pelajar dan nombor bilik pelajar. Selepas pelajar berjaya mengemukakan borang aduan, pelajar boleh mengakses untuk melihat status kemajuan aduan mereka di mana saja dan bila-bila masa seperti yang ditunjukkan dalam Rajah. Setelah sistem direka bentuk, dibangunkan dan dimuat naik ke pelayan yang ditargetkan, satu kaedah pengujian tertentu dilaksanakan iaitu User Acceptance Test UAT. UAT biasanya dilakukan pada fasa akhir pembangunan sistem. Afrianto et al. 2021. Pelaksanaan UAT adalah penting untuk memastikan sistem berfungsi sepenuhnya dan memenuhi keperluan pengguna. Kajian terdahulu oleh Martillano et al. 2018, PINDOTS mereka. Pengguna telah memilih 3 pengguna, 2 pelajar dan seorang pensyarah untuk melakukan UAT di tempat tertentu. Penulis telah memilih 10 pengguna untuk menguji semua fungsi sistem bagi setiap peranan pengguna. Oleh itu, dalam kajian ini, 15 pengguna telah dipilih untuk melakukan UAT bagi menguji dan mengesahkan semua fungsi sistem di tempat tertentu. Kemudian, semua hasil pengguna dikumpulkan dan dianalisis untuk mengenal pasti jangkaan pengguna terhadap fungsi sistem dan aliran proses. Menurut analisis, semua pengguna bersetuju bahawa sistem berfungsi sepenuhnya dan memenuhi semua keperluan pengguna. Selain itu, hasil UAT juga menunjukkan bahawa sistem berjalan seperti yang telah dijangkakan dan tiada ralat logik berlaku kerana pengguna telah menguji semua fungsi sistem. Selain itu, pengguna juga bersetuju bahawa sistem ini akan memudahkan proses untuk membuat, mengemaskini dan mengurus permohonan aduan di kalangan pelajar. Selain itu, pengguna juga bersetuju bahawa sistem ini akan memudahkan proses untuk membuat, mengemaskini dan mengurus permohonan aduan di kalangan pengguna. Sistem aduan Kolej Kediaman yang berasaskan web telah direka, dibangunkan dan diuji. Sistem ini dibangunkan berdasarkan keperluan pengguna untuk mengurus permohonan aduan pelajar secara digital. Berdasarkan penemuan User Acceptance Test UAT, pengguna bersetuju bahawa sistem berfungsi sepenuhnya. Selain itu, pengguna juga bersetuju bahawa sistem ini dapat memudahkan proses untuk mengurus permohonan aduan pelajar mengenai kemudahan kolej kediaman mereka di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan sambungan internet.
KUPKK, penyelia, KUPPF, jurutera dan juruteknik dapat mengemaskini dan melihat semua permohonan aduan mengikut keperluan. Pelajar dapat melihat status terkini permohonan aduan mereka. Sekian, terima kasih.